Silakan Okay. Ustaz. Terima kasih. Okay. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Jadi untuk sesi kita malam ni sesi yang ke-48. So kita mulakan dulu kelas kita dengan doa umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi alhamdulillah hari ini kita berpeluang lagi meneruskan kelas kita sesi yang ke-48, kelas i'rab dan juga asas terjemahan dan juga tadabbur ringkaslah secara keseluruhan ayat. Okey. Hari ini saya hold dulu kita punya perbincangan dengan tuan-tuan tentang surah Al-Baqarah sebab malam ni saya nak bincang topik ni dalam kelas-kelas saya yang saya mengajar, saya dah sempat kongsi. Cuma untuk kelas dengan tuan-tuan dalam slot kita i'rab Rabu malam ni saya seingat saya belum lagi kita bincang, iaitu tentang tentang ada melibatkan ma'ani lafaz, ada melibatkan tentang ma'ani lafaz. Baik. Apa makna yang boleh kita fahami daripada ma'ani lafaz ini? Okey, dia peringkat awal kita akan faham sebenarnya ma'ani ini dia lebih kepada cerita tentang fungsi makna lah, cerita tentang fungsi makna. Macam contoh kita tanya kan secara umum, kalau dalam bahasa ni macam contoh dia perkataan, beza perkataan antara aku dengan saya, contohnya dengan patih, dengan hamba. Jadi kalau kita ni yang penutur asal bahasa, so kita tahulah kan aku ni dia agak kasar ataupun hubungan yang rapat, saya ni dia agak formal kan, dia agak natural, lebih kepada formalnya. Jadi ma'ani lafaz ini bermaksud sejauh mana fungsi-fungsi makna yang kita sempat share dengan semua pada minggu-minggu yang sudah kita ada bincang satu hari itu, bagaimana kita bincang tentang ma'ani, tentang fungsi makna, tentang haraf jar min. Kan itu satu contoh. Ini ada lagi satu lagi bab yang kita boleh ketengahkan tentang ma'ani lafaz ni, tentang fungsi makna sesuatu perkataan ni. Yang saya nak bawa bincang adalah tentang ada melibatkan istifham, dia ada melibatkan istifham. Dia ada melibatkan istifham, iaitu kata tanya. Kata tanya. Alright, kata tanya, iaitu melibatkan perkataannya hal, hal dan juga hal dan juga di sini. Kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak digunakan hal dan juga banyak digunakan dan kita tahu kedua-dua ni, hal dengan ni, dia asasnya adalah kedua-dua tu dia datang dengan fungsi yang sama secara umum. Hal dengan kalau yang dah banyak ataupun dah pernah lalu tajuk-tajuk nahu dengan fasa yang lama, jadi memang kita kata secara umumnya kita nampak samalah. Hal dengan ni kalau dalam bahasa Al-Quran memang dia istifham, kata tanya. Dan dia yang kita perlu faham juga, kata nama tanya,
Dan dia juga dua-dua ni terjemahannya samalah secara umumnya. Dua-dua maknanya adalah adakah. Okey, adakah. Ini maksudnya untuk bertanya. So hal dengan ya, kata tanya untuk bertanya adakah, tetapi macam mana Al-Quran membezakan penggunaan hal dengan membezakan penggunaan dalam sesuatu ayat. Itu fokus kita malam ni. Ya, saya bincang dalam beberapa poin sajalah yang dapat kita jadikan sebagai sampel untuk kita membandingkan hal macam mana, macam mana. Sebab kalau kita lihat daripada sudut terjemahan, dua-dua sama ya. Hal adakah, adakah. Okey. Sebenarnya dua-dua ni dia yang kita perlu faham daripada sudut penggunaan Al-Quran, Quran menampakkan perbezaan guna antara hal dan juga maksudnya dia bergantung kepada konteks. Ada dia punya siak, ada dia punya siakat, ada dia punya konteks yang menampakkan penggunaan hal macam mana, penggunaan macam mana. Okey. Alright. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita kena tambah juga, ini sekadar untuk makluman tambahannya. Memanglah di sini saya masukkan dengan hal ni, dengan hal adakah saya masukkan dalam isim istifham ya, kata nama. Tapi kalau kita belajar dengan lebih ataupun kita rujuk dengan rujukan-rujukan yang lebih pelbagai ya, sebenarnya dengan hal ni ya, dia tergolong dalam istifham ya, kata tanya, tetapi lebih kepada dia lebih kepada ciri haraf ya, dia lebih kepada ciri haraf. Ini boleh tak kita ambil perhatian dulu, sebab saya tanda kat sini dia isim sebab kita nak just kelompokkan je. Tapi macam nanti kan kalau tuan-tuan jumpa macam satu ayat kan, kita jumpa ayat. So macam kalau awal tu ada ya, ataupun hal, dengan hal ni dia haraf, dia istifham, tetapi dia lebih kepada haraf ya, dan dia tidak diambil kira dalam nak tentukan pola ayat. Maksudnya kebanyakan ataupun terkadang pelajar bila dia jumpa ayat, dia nampak jumlah, so ayat tu dia mula dengan ataupun hal kan istifham. So diingat macam okey, dua-dua ni di isim, so ayat tu mungkin start dengan isim, jumlah ismiyah, ada mubtada subjek, ada khabar, tak. Dia bukan macam tu sebenarnya. Kalau kita lihat pada kebanyakan kutubin nahwi, kita akan nampak ulama nahwu ada syarah tambahan. Mereka kata hal dengan ni sebab dia punya bentuk agak saghira ya, dia agak kecil dan dia lebih kepada partikel, dia lebih kepada haraf elemen. Dia istifham katanya tapi dia bukan isim, dia haraf ya. Jadi bila haraf ni kita fahamlah. Bila haraf ni partikel kita faham. Misalnya kalau ayat dia start dengan dia start dengan hal, dengan hal tu dia tak berkira dalam kita nak menentukan pola ayat. Bukan boleh kita kata misalnya ada ayat, so awalnya ada hal, ada so kita kata dia jumlah ismiyah. Dia bukan macam tu ya, ini kena pegang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak sikit tunjukkan pada tuan-tuan. Okey, nak tunjuk apa sebenarnya. Okey, saya gunakan buku karangan Dr. Fadil Salih As-Samirai. Kitab yang saya guna masa belajar di Jordan dulu, degree. Saya ada baca-baca rujukan tambahan untuk kelas. So kitabnya tajuknya Ma'ani Nahwi ya, kat web pun ada, dan saya kira ada juga dalam kalangan kita yang mungkin ada bukunya, so boleh tengok pada bahagian buku beliau sebab bukunya sangat menarik. Bagi saya dia bincang lebih kita kata melebihi peringkat nahwu dan juga sorof. Yang kita dengar sebelum ni nahwu dengan sorof, tetapi ni lebih kepada makni. Macam kita tanya pada tuan-tuan semuanya kira native speaker, penutur asli. Contoh macam ada orang tanya kan, apa beza antara melihat,
memandang, menengok, memerhati, mengamati. So kita pun terbayangkan mungkin kalau macam melihat tu umum, kalau memerhati tu mungkin dalam, kalau mengamati tu lebih mendalam lagi, ada melibatkan objek dekat jauh, itu ma'ani. Itu disentuh. Kita ni kita dah tahu. Kita dah tahu apa? Kita dah tahu okey, hal dengan okey, adakah? Istifham, kata tanya. Lepas tu ada perincian sikit haraf. Ustaz, dia haraf, so dia tak ambil kira lah. Dalam tentu pola ayat kena ambil kira apa-apa word selepas ni. So kita nak tahulah kalau dua-dua macam dengan hal adakah. Jadi macam mana Quran bezakan penggunaan dia? Macam mana konteks Al-Quran menampakkan perbezaan penggunaan. Sebab Quran ni kalimah dia khusus. Maksudnya bila digunakan perkataan tu mesti ada hikmah di sebalik penggunaan dia. Kelas malam ni saya tak sempat bincang lagi. Jadi saya ambil peluang lah untuk bincang dalam kelas kita malam ni. Okey. Dipetik daripada kitab Fadil As-Samirai, dia sebut di sini dia sebut hal wa hamzah. Dia cerita dulu tentang hal, hal. Lepas tu dia cerita tentang hamzah. Hamzah ni kira yang ni lah, yang hamzah dia sebut hamzah, kira yang ni lah, yang ni. Okay, yang ni jangan tengok dua ni je. Sebab dua-dua ni adakah Quran ada tak beza guna dia? Macam mana konteks yang melatari penggunaan hal dan juga itu bincang daripada sudut ma'ani, makna. Itu bukan nahu, itu bukan sorof. Ya, itu lebih kepada ma'ani. Ada beberapa poin tapi jujur saya kata dengan tuan-tuan, saya tak mampulah nak bincang semua ni sebab waktu kita pun cukup-cukup. Nanti hujung pun nak buka untuk soal jawab. Jadi saya ambil mana-mana yang contoh yang memudahkan kita untuk nampak dia punya tafriq, dia punya beza antara hal dan juga dia cerita dulu tentang hal. Nanti kita tunjukkan nota yang ringkas. Hal, adakah? Okey, kalau hal ni macam mana dia punya penggunaannya? Dia sebutnya hal ikhtisasuha bil isbat fala tadkhulu ala nafi taqul hal hadara akhuk. Okey, saya ringkaskan. Dia sebut apa? Dia cerita dulu tentang hal. Ya? Kalau hal ni, dia ada limitasi penggunaan. Hal, dia ada limitasi penggunaan. Kenapa? Sebab dia hanya digunakan dalam ayat, hanya khusus dalam ayat yang isbat. Ayat yang tetap. Ya, ayat yang tetap. Tetap ni contohnya ayat yang tiada nafi lah, macam mereka pergi ke sekolah, mereka menyertai program itu isbat. Kalau yang belajar ilmu tasawuf kan, tarikat dia ada dalam syahadah ada nafi, ada isbat, kan dia lawan. Jadi isbatnya tetap. Tetap. Dia sebut apa? Kalau hal, hal adakah dia ada limitasi, ada batas guna, dia hanya masuk dalam ayat yang bentuknya tetap je, tetap. Dia tak boleh masuk dalam ayat yang ada nafi, tidak, bukan, tak boleh. Fala tadkhulu ala nafi. Itu yang kitab sebut. Itu yang As-Samirai sebut. Okey, apa contoh dia? Kita akan tunjukkan sikit. Okey. Di sini dia berlega pada contoh ni. Jadi the first point tu dia cerita. Okey, hal ni ada batasan penggunaannya. Hal dia ada limitasi penggunaan. Adakah dalam Al-Quran, dalam bahasa Al-Quran dia hanya masuk dengan ayat yang isbat saja, ayat yang tetap, ayat yang tetap yang tiada elemen nafi. Kalau contoh kita nak buat ayat adakah tu, kita kena lihatlah sama ada ayat adakah tu dia ada tak, dia sama ada isbat tetap ke ataupun sebaliknya. Okey, contoh yang dia beri, contoh yang dia beri satu, takul, ni saya tulis sikit, hanya masuk dengan ayat yang isbat, dia tak masuk, dia tak masuk dengan dia tak masuk dalam ayat yang ada nafi, yang ada nafi. Okey,
hal dia masuk dalam ayat yang tetap saja, dia tak masuk dalam ayat yang ada penafian, tidak ke, bukan ke. Contohnya kan, contoh saya bagi contoh, tuan-tuan nak buat ayat kan, adakah kita nak kata adakah tidak, sekian 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 kan, adakah adakah bukan adakah bukan sekian sekian sekian. So macam itulah kan, kita pun buat ayat kan, kita buat ayat, lepas tu kita kalau adakah ni ada bincang dengan ustaz, adakah ni macam kita nampak dua lah, istifham, kata tanya, dia ada hal ataupun ada kan, hal ataupun ada Tapi ada bincang tadi, kalau kita nak sebut adakah tidak, adakah bukan, ayat ada nafi, tidak ataupun bukan. So boleh tak kita gunakan hal pada situasi kita nak sebut adakah tidak, adakah bukan, so kita tetap juga, kita paksa juga guna hal, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Itu maksud daripada kitab As-Samirai ni. Ya, ikhtisas wa bil itsbat fa innaha la tadkhulu fala tadkhulu ala nafi. Jadi kalau tak boleh itu, kita nak guna apa kalau ayat macam ni? Kena guna dia lebih fleksibel, dia lebih ausa isti'mal. Dia lebih luas penggunaan kata dia. Ini kita kena nampak, ini kita kena nampak dia punya perbezaan. Ada tak contoh yang kita boleh tengok? Okey, contoh dia kan, dia buat ayat ini. Hal hadara akhuka. Okey, hal maknanya apa? Adakah hadara? Cakap Melayu, hadir, fi'il madhi, hujung baris atas ada huwa. Kan, datang. Siapa yang datang? Akhu. Akhu. Okey, akhu. Abang kamu, saudara kamu. Okey. Soalan disebut hal hadara akhuk, adakah telah datang, ataupun adakah hadir abang kamu ataupun saudara kamu, adakah hadir saudara kamu ataupun abang kamu. Okey, bila ayat yang sebegitu, itu ayat dikira sebagai isbat lah kan, tetap, sebab dia tak ada apa-apa penafian. So itu dia boleh gunakan hal, tak ada masalah. Hal pun boleh, pun boleh, mana-mana boleh. Tapi dia sebut di sini wayam tani'u, dan dilarang ataupun dan tak boleh lah antaqul. Kalau kita nak sebut hal, lam ni haraf jazam, lam ni jazam, so dia punya maksudnya tidak. Okey, tidak. Adakah tidak datang yahdur aku, adakah tidak datang abang kamu, adakah tidak hadir abang kamu. Baik, dia nak buat ayat begitu, adakah tidak datang abang kamu, adakah tidak hadir abang kamu. Ayat tu ada nafi kan, tidak. Okay, tidak. Jadi boleh tak gunakan hal? Dia tak boleh. Tak boleh. Yang tanya ni mamnu, tak boleh. Kita nak buat ayat adakah tidak, adakah bukan, jangan guna hal. Kita guna apa? Sebab tuan-tuan biasa dengar alam tara kaifa, alam aqul. Cuba tengok 4 ayat ni. Tadi saya kata saya tak mampulah nak bincang semua sebab kita kena ada waktu hujung. Cubalah, saya nak peruntuk waktu juga untuk Q&A tu. So tengok random umum. Cuba tengok ayat ni. Kalau contoh kita ditanya. Okey, ayat 4. Okey, Ustaz ada 4 ayat, kita pun tengok. Semua guna apa? Kenapa tak guna hal? Ini tanya daripada sudut nak faham. Nak faham. Kenapa? Macam adakah, hal pun adakah. Kan, kenapa dia tak gunakan hal? Halam ataupun hal laisa, contoh. Tuan-tuan, kenapa? Sebab ayat ini, 4 ni, hadhihi arba'ul ayah, 4 ayat ini, dia ada elemen nafi kan, lam, lam, tidak, laisa, bukan, la, tidak, la, tidak,
Kenapa tak gunakan hal? Sebab hal dia tak hal, adakah dia tak masuk dengan ayat yang ada nafi. Itu maksud saya. Nampak tak empat-empat ni? Sebab Quran ni dia sistematik, nanti tuan-tuan tengok dia punya flow macam mana. Ini As-Samirai cerita dapatan beliau daripada Quran. Quran ni bila kita belajar daripada sudut bahasa, banyak sudut kita nampak. Kehalusan pemilihan kata tu patut gunakan Ustaz, sebab ayat 44 ni ada nafi. Macam mana kita faham nafi? Kan ada belajar lam tidak, laisa bukan, lan tidak, la tidak. Kena asas tu kena nampak. Bila kita nampak macam tu, kita tahulah rasional kenapa digunakan sebab ayat an-nafi, maka nak menyebut macam adakah tidak, tidakkah, adakah bukan, bukankah, maka wajib dan hanya boleh guna apa? Hanya boleh guna sebab kat sini guna Tuan-tuan tengok surah Al-Fil kan, alam tara kan, kenapa sebab ayat tu ada nafi. Ini the first point, ni nombor 2 kan, tapi kita ambil satu lah ya. Saya ambil 5. Biasanya lah daripada 8 ni niqat, kita ambil 5 tu dah kira cukup lah, dah kira yakfi juga ya. Kita ambil satu kat sini. Cuba tengok ya kat sini ayat 78 kan surah Hud. Ini bukan soal nahu, ini bukan soal sorof. Dia cerita tentang ma'ani. Bila ma'ani ni fungsi makna, macam kita tanya tuan-tuan tadilah kalau dalam bahasa Melayu, terangkan apa beza saya, aku, patik, hamba, kan belum lagi kita masuk dengan dialek, apa dia punya beza. Kita ceritalah. Ini untuk dialek, ini untuk baku, ini untuk kasar, ini untuk intim. Itulah ma'ani. Itu fungsi. Kalau dah dalam bahasa pun ada, apatah lagi kalau dalam bahasa Al-Quran. Itu tak banyak, tapi bila kita belajar kita nampak dia punya kehalusan pilihan kata tu macam mana kan dia ada. Ayat 78 ni surah Hud. Saya nak tunjuk sikit. Waktu tu nak kena cukup-cukup je cerita dengan tuan-tuan kan. Kita waktu tu nanti nak buka kat ujung. Jadi saya lompat-lompat sikit lah. Tak last kita cerita semua. Nanti ada waktu nanti kita sambung lagi dengan tuan-tuan. Ya, kita cuba ambil waktu yang ada ni untuk kita bincang secara umum juga. Ada part yang kita kena bincang khusus, kita bincang lah. Okay, ni contoh dia kan. Tengok kat sini. Okay. Alaysa minkum rajulur rasyid. Okay. Alright. Ya, kenapa digunakan sebab ayat ada nafi. Laisa ni kan kita biasa dengan laisa kamitsli ya, laisa kamitsli syai, laisa laha min dunillahi kasyifah. Laisa ni bukan ataupun tidak ada, tiada. Tu adakah kan, cuba tengok terjemahannya ya. Dia terjemahkan adakah, so laisa tu dia tidak. So nak kata laisa tu tidak adakah ya. Alaysa minkum rajulur rasyid, tidak adakah daripada kalangan kamu ini lelaki yang berakal ya. Digunakan kenapa tak guna hal? Yang ini saya jujurlah saya kata waktu saya belajar kalau di sekolah tu dia tak ada tekanlah elemen-elemen macam ni. Di U pun ada, cuma perlu juga kepada pembacaan tambahan kita sebab ini berkaitan dengan Quran, ma'ani Quran. Kalau di uni tuan-tuan tahulah kan di silibus tu macam-macam. Jadi kat sini nak kata orang yang belajar makni Quran dia nampak kan, belajar fungsi makna Quran dia nampak. Kenapa tak gunakan hal? Contoh, itulah sebab dia, kita tahu dah dengan hal, lepas tu sampai ayat Quran kita nampak apa sebab kita tak boleh jelaskan. Tapi kita dah tahu, kita nampaklah dia punya tafik, dia punya beza penggunaan ya. Sama juga ayat-ayat lain pun sama, dia tak ada lain pun. Ini contoh kita baca kan ayat 14 surah Al-Mulk ya. Ala ya'lamu man khalaq. Kenapa dia gunakan sebab adalah kan tidak ya, tidak digunakan Okey, itu satu ya tuan-tuan. Tambahkan poin, maksudnya apa? Maksudnya ustaz kita boleh kata macam kalau peringkat awal ni ni dia lebih ausa isti'malan lah ya. Dia lebih luas, ausa isti'malan wa istikhdaman kan, dia lebih luas penggunaan dia. Kalau yang
Yang A dia lebih luas. Kenapa? Sebab A dia lebih fleksibel. A dia lebih fleksibel. A lebih fleksibel yang mana dia masuk dengan ayat yang isbat yang tetap pun boleh, yang nafi pun dia masuk sekalikan, yang isbat dan juga nafi. Kalau cerita dengan orang yang tak ada asal bahasa Arab, dia tak nampak lah. Tapi kalau macam tuan-tuan yang dah pernah belajar ataupun yang ada belajar, nampak value bila kita bincang. Sebab kita nak tahu Quran macam mana bentuk penggunaan. Quran dia sistematik. Bayangkan 4 surah Baqarah, Hud, asal bentuk macam tu gunakan A. Maksudnya memang ada bentuk je lah. Jadi asal Mirai cerita dia punya findings kan, dapatan dia. Apa beza yang kedua? Apa beza yang kedua? Okey, dia sebut di sini ya. Kalau yang hal ada juga limitasi yang kedua. Hal ni agak ada batasan penggunaan. Peringkat awal nanti kita akan nampak dia ada keluasan juga pada penggunaannya. Ini yang pertama, ya. Yang pertama, yang kedua apa, ya? Hal ini dia apa? Dia sebut di sini ya, hal, ya. Annaha ataupun innaha la tadkhulu ala syarat, ya. Kalau yang hal, okey, hal adakah ya, dia tak masuk dengan ayat yang ada syarat, ayat yang ada elemen syarat. Syarat ni maksudnya apa? Syarat ni maksudnya tergantung, ya. Dia ada maksud tergantung. Macam contoh kita kata dengan tuan-tuan, syarat ni dia banyak elemen, in, idza, contoh dia macam ini. Dia macam kita kata dia tergantung dan dia ada makna jika ataupun sekiranya ataupun tatkala macam tu. Kalau jumpa ayat Al-Quran, nampak ayat tu ada terjemahan jika, sekiranya, tatkala, apabila. Itu syaratlah, tergantung. Kan jika saya menyertai program tersebut, apa? Sekiranya saya berdepan dengan si fulan itu, apa? Itu masuk syarat. Maknanya apa? Disebut hal, ada hudud isti'mal, ada pembatasan penggunaan. Kenapa? Sebab hal adakah dia tak boleh masuk sekali dengan ayat yang ada syarat. Kita nak kata macam adakah jika, adakah sekiranya, lepas tu tuan-tuan gunakan hal. Hal sekian. Boleh tak? Tak boleh. Itu yang disebut kat sini. Fala taqul, ya, dan kamu tidak boleh menyebutnya dan kamu tak sebut, ya. Hal insafara safarta ma'ah. Ya, ini soalan kan, contoh ada tanya kan pada kita. So ditanya tu, so dia buat ayat lah, ya. Hal adakah insafara ini jikalah ada elemen syarat, ya, syarat. Okay. Jika safara, safara madi, hujung baris atas cakap Melayu musafir, travel, musafir macam tu, ya. Adakah jika dia itu bermusafir, safar tama'ah, ya, engkau pun bermusafir dengannya. Dia nak sebut adakah jika, adakah sekiranya. Ayat tu ada syarat. Boleh tak gunakan hal? Tak boleh. La taqul. Bi khilafil hamzah, khilaf, beza dengan hamzah. Boleh. Fa innahu yasihu an taqul, boleh kata meskipun kita nampak kan tuan-tuan, awal ni dia macam ada dua hamzah kan, in tu, tapi itu cara guna. Itulah yang membezakan. Kata nak tahu beza hal macam mana, macam mana, itulah beza dia. Hal makin nampak ada hal, ustaz, kita makin nampak ada pembatasan hal, banyak yang no, banyak yang don't, banyak yang la, banyak yang tak boleh. Peringkat awal macam tu, ya. Jadi ayat kalau nak sebut adakah jika, adakah sekiranya si fulan itu bermusafir, maka engkau pun bermusafir dengannya, kita kena guna apa? In safara safarta ma'ah. Ini As-Samirai sebut. Ini bukan saya sebut. Tuan-tuan tengok sini kitab ni, kita sharing dapatan daripada As-Samirai ini. Bagus kitab ni. Banyak dapat belajar. Saya pun dapat belajar juga.
Kan tengok daripada kitab. Dia cerita pada kita, oh rupanya yang okey, hal Ustaz okey, hal dia ada batasannya, hal dia banyak tak boleh lah, peringkat awal hal dia tak boleh kan, hal dia tak boleh masuk, ya. Adakah hal dia tak boleh masuk dengan elemen syarat. Nak kata macam adakah sekiranya tak boleh gunakan hal daripada sudut nahu Arab, wajib guna idza, in. Sebab tengok dua-dua ayat, cuba tuan-tuan tengok tiga ni lah, ya. Afain, idza, in. Tu dia. Okey. Internet saya tak berapa baik sikit, jadi nanti kalau kurang clear, tuan-tuan tengok yang bahagian yang recording lah, ataupun boleh juga nanti lihat pada rakaman dan seumpamanya, ya. Okey. Jadi macam dia kata, sepatutnya Ustaz kalau yang ayat nak sebut jika di musafir tu gunakan in safara safarta ma'ah, itu betul. Gunakan Apa bukti? Ini bukan Arab kita kata, bukti daripada Quran. Quran sebut begitu. Kan ya, Quran sebut macam Quran gunakan sebegitu. Afain mata au qutilan qalabtum ala aqabikum a idza kunna turaban in dzukirtum. Ambil satu. Okey. Kita ambil yang ayat 144 ni surah Ali Imran. 144 surah Ali Imran. Ni contoh dia. 144 surah Ali Imran. Okey. Ini kalau orang yang tak ada asas bahasa, dia pening sikit lah. Yang ni in, dia asalnya begini, in je. Cuma yang ini ada melibatkan resam Usmani lah, ya. Ini asalnya in. Jika sekiranya, ya, jika sekiranya. Kalau kita lihat pada terjemahannya, nampak tak jika? Ya, jika. Kenapa? Sebab ada dia wafat, ya, dia wafat mata ni lah, mati. Kata akar, ada huwa, dia wafat mati. Problem tadi, saya share balik yang screen-nya. Okey. Internet saya ada masalah sikit. Okey. So balik pada cerita tadi. Pada cerita tadi, ya, kita kata mata ni, dia kata akar, ya, hujung baris atas ada huwa, dia mati, wafat, ya. Kenapa tak ada in jika? Jika. Ya, ini apakah ni tu adakah lah dalam bahasa Nusantara ni, apakah adakah tu dia sekali je, sama je. Okey? Tapi kenapa dia gunakan Ustaz, kenapa tak gunakan hal fa'in? Sebab ayat ada apa? Ada elemen syarat. Jika ni jangan lupa ni. Kita ada bincang. Qutila ni, ya. Qutila. Apa beza qutila dengan kita kata apa? Dengan qatala. Sekejap, apa beza qutila dengan qatala? Ingat lagi tak? Apa beza dia? Akar qatala. Bunuh. Kalau qutila ingat, kalau madi ni madi kan, qutila madi, hujung baris atas, jumpa madi hujung kenal madi awal dia dhammah. Kan dhammah sebelum akhir dia baris bawah, ya, qutila majhul, kan, majhul, ya. Dibunuh, ya. Nampak tak di? Saya tak mampulah nak cerita dengan tuan-tuan semua ni, soal fokus kita hari ni apa? Fokus kita hari ni nak tahu
Hal macam mana? Macam mana. Yang ini banyak kaidah tapi jangan hilang. Jumpa, check balik. Tengok macam mana. Ni. At least kita nampak, Ustaz Qatala bunuh. Qutila dibunuh. Ini contoh-contohnya ini. Okey. Sikit. Okey. Apa tadi yang kita nak bincang juga, ada lagi satu contoh daripada ayat ni. Okey. Ambil satu ayat ni, ayat 5, surah Ar-Ra'd. Ya. Aiza kunna turaban aina la fi khalqin jadid. Ya, ini. Okey. Aiza ni di sini. Ya, aiza. Aiza kunna turaban aina la fi khalqin jadid. Okey. Kena ingat, saya nak cerita sikit, kalau jumpa Hamzah, contoh jumpa Hamzah, ada dua Hamzah. Okey, Hamzah, ada dua Hamzah. Biasanya dalam resam Osmani ni, Hamzah yang kedua tu yang dia akan ada pengaruh. Maksudnya Hamzah yang kedua tu dia ada kesan daripada sudut rumah dia ke. Cuba tengok pada ni kat afain ni. Pertama okey. Yang kedua ni ditambahkan ya pula kan. Lepas tu aiza ni ada dua, satu. Ini resam Osmani ni. Kan satu, iza satu kan. Tuan-tuan tengok iza ni yang Hamzah kedua ni rumahnya tak ada. Dia macam tu kalau bertemu dua Hamzah qata, dua Hamzah ni. Dia biasanya Hamzah yang kedua tu dia akan ada akan affected, macam rumah dia buang ke, tukar ke. Cuba tengok ain. Ini yang atas ni ain safar, ini tulisan biasa. Dua-dua alif nampak. Quran macam mana? Ini i nampak tak ain? Ya, ain. Dia dua ni, ain. Dia macam ni a dengan in. Kan, tapi Hamzah yang kedua tu dia tukar rumah pula. Dia macam tu. Jadi kita yang belajar ni, that's why tuan-tuan nampak bila kalau saya menulis, kita tulis yang tulisan yang asal. Macam mana in, macam mana. Kalau tengok pada ayat Quran, kita kaitkan. Sebab kalau tengok terus macam ni, kita kurang jelas. Kan, sebab resam Osmani memang ada macam tu. Tulisan dia punya kitabah. Untuk belajar, kena keluarkan yang asal. Macam tu. Satu in satu. Ingat, kalau jumpa dua Hamzah, Hamzatan, ya, iltaqa Hamzatan, iltaqat Hamzatan, maka kita akan nampak dia akan efek Hamzah yang kedua tu. Dia punya rumah dia buang ke, gugurkan rumah yang kedua ke, macam tu. Okey, ni contoh dekat aiza. Okay, tengoklah ya. Nanti takut tak sempat pula. Ayat 5 surah Ra'd. Ni tengok kat sini. Nampak tak? Kalau yang macam macam ibu ayah yang dah belajar, tak ada masalah lah. Kita nampak kan aiza ni. Satu, iza satu. Kan iza satu. Iza. Yang kita faham dia apa? Dia yang zorof kan? Zorof ya, ada iza. Dia masuk pada sini sebenarnya. Dia zorof zaman. Kat sini ada tambahan lagi. Dia boleh masuk, dia masuk di sini iza. Dia zorof zaman ni. Okey, yang ini saya buat sampel je dengan tuan-tuan umum. Kan modul, kenapa modul asas, so tunjuk yang asas je lah. Okey. Iza ya, apabila ataupun ketika. So itu sebab dia gunakan ya, itu sebab dia gunakan sebab kenapa? Sebab ayat ada elemen syarat iza, apabila, ketika, ya, apabila, ya. Yang dia tak terjemah, dia terus apabila. Itu sebab dia gunakan dia tak gunakan hal. Sebab hal apa? Hal tak boleh masuk dengan elemen syarat. Dia boleh. Dia lebih fleksibel, dia lebih awsar. Dia boleh. Dia boleh. Ni kalau contoh kita tanya tuan-tuan kan. Ingat tak ada satu topik kita ada bincang sikit. Ya, iza dengan in. Kan iza dengan in. Dua-dua sama makna dia apabila, ketika, tatkala, jika, sekiranya, syarat lah. Kan syarat. Kenapa kat sini digunakan iza agak-agak? Ingat tak kita kata bila ayat Quran gunakan iza sama fatarat.
idza sama'un syaqqat. Maksudnya apa? Bila ayat gunakan idza, walhas idza ni sama ada dengan in. Kenapa tak gunakan in? Sebab idza menampakkan apa? Bahawa peristiwa itu yang ada diceritakan dengan idza tu, peristiwa tu pasti berlaku. Kan maqtu'an bihusuli. Kan kita nampak ini pasti berlaku ke? Cuba tengok kunna. Okay, kunna ni asalnya kana. Ya kana, dia kunna, dia mudhari', dia madhi, ada na kat ujung, ya, madhi ada na kat ujung. Kami, nahnu, Allah kami, okay, kami di sini merujuk kepada golongan kafir. Ya, ini golongan kafir berkata, Allah cerita golongan kafir mengatakan, aiza, adakah apabila kunna, ya kami, turaban, turab. Apa makna turab? Ya, tanah, ya, menjadi tanah semula, ya, menjadi tanah. Okey. Inna lafi khalqin jadid, ya, adakah sungguhnya kami akan menjadi, ya, adakah sungguhnya kami akan dibangkitkan nanti dalam pencipta yang baru. Ini orang kafir bertanya sebab orang kafir tidak percaya tentang kebangkitan kepada kejadian asal pada hari akhirat. Itu yang Allah cerita. Nampak tak kita cerita tadi dengan tuan-tuan Aina ni? Dua hamzah. Ada dua hamzah. Hamzah yang kedua dia akan efek biasa. Nampak tak? Ni kalau tengok macam tu je, tengok je. Kalau kita ni banyak mengulang, macam tuan-tuan banyak mengulang, tak apalah. Tapi kalau yang baru, dia agak mengganggu. Maksudnya, macam mana perkataan tu dia bentuk macam tu? Dia satu, ina satu. Ini resam Usmani. Belajar bahasa Arab, tulis yang kitabah imla'iyah, tulisan sebenar asal. Core dia macam mana. Okey? Ini apa? Kunna turaban ni, orang kafir kata apa? Adakah kami, bila kami menjadi tanah, maksudnya apa? Meninggal dunia lah, matilah. Mati pasti berlaku tak? Mati pasti berlaku tak? Pasti. Itu yang guna idza. Kan ada satu minggu kita bincang muhadharah. Beza idza, bila Quran sebut idza ja'a nasrullah, idza. Maksudnya peristiwa itu pasti berlaku maqtu'un bihusuli. Kenapa tak gunakan in? Ustaz, idza in kan sama, jika, apabila, sekiranya, tatkala, jikalau. Sebab kalau in tu dia boleh berlaku ataupun sebaliknya. Ini penting. Tuan-tuan bayangkan sampai turaban ni, berapa manfaat kita dapat, berapa istifadah bahasa kita dapat, kehalusan pemilihan perkataan kehalusan penggunaan idza. Kenapa guna idza? Kenapa tak gunakan word lain yang maknanya sama? Kenapa tak gunakan hal? Kenapa gunakan Mana nak dapat, melainkan kita ni macam tuan-tuan ada asas baru boleh kita pergi ke situ. Boleh kita pergi ke tengah tu. Kalau kita tak ada pengalaman belajar peringkat awal, terus masuk macam ni, agak mengganggu kita juga. Kita punya konsistensi kita. Sebab belajar bahasa memang kena dari basic. Baru kita masuk sikit ke tengah, masuk advance, tambah yang asas, kuatkan yang asas, tambah tajuk-tajuk yang tambahan macam ni. Bayangkan, pendek je, idza. Mula saya cerita dengan tuan-tuan. Tapi dua kat situ. Adakah makna macam tu kita dapat daripada terjemahan Terjemahan apabila je. Adakah pun dia tak terjemah. Tuan-tuan tengok, ada dia terjemah. Adakah? Tak ada pun. Jadi macam mana kita kata kita menghayati Al-Quran? Yelah, maksudnya kita faham Al-Quran, tapi macam mana kita kata kita betul-betul 100% kita memahami, kita menghayati, kita mencintai, tapi kita kurang fokus kepada elemen bahasa Al-Quran tu. Itu aspek yang penting. Itulah juga tafsir, tadabbur. Tapi tadabbur lughawi, lebih kepada bahasa. Kita nak tengok pemilihan kata tu kenapa macam tu. Kenapa bukan yang word yang lain? Kenapa perkataan tu dia datang dengan macam tu? Bagi yang berminat memang nampak ada value lah. Tapi bagi yang tidak berminat, bagi yang tak pernah belajar, mungkin sukar kita nak tunjukkan kepada mereka. Macam itulah tuan-tuan. Kan sebab ialah yang kita kata yang belajar ni bukan semua yang berminat.
Kan bukan semua yang ada asas. Jadi bila kita cerita kepada yang pernah belajar, di situ nampak value knowledge tu ataupun manfaat yang kita boleh aplikasi pada kefahaman kita terhadap baca Al-Quran. Bila kita belajar bahasa, kita dah boleh nampak ada dimensi yang lain, ada sudut yang lain. Dia bukan benda-benda seperti itu mustahil dapat daripada terjemahan. Terjemahan ni dia umum je. Terjemahan ni dia terjemahkan makna. Mana yang kata-kata Quran yang Arab ni ke yang kita belajar ni Melayu ni tuan-tuan. Yang ini yang kita kena tekan. Ini. Sedikit sebanyak bukanlah apa kita belajar perlu struggle, tidak, tetapi istiqamah. Sebab amalan ni yang terbaik istiqamah sebenarnya. Istiqamah tu yang penting, komitmen kita. Kan begitu. Okey. Cukuplah saya cerita yang itu, nanti tak habis pula point. Okey, itu dulu. Okey, yang ini kan. Ini pun digunakan kan ain. Sebab ini ain zukir tu, nampak tak ni? Ya. Ini tadi. Saya nak tunjuk sikitlah ya dengan tuan-tuan. Ni alang-alang ada tu kan, lama lagi kot ni ya. Ni nak tunjuk sikit. Ayat berapa tadi? Ayat 16 surah Yasin. Saya nak cerita tu banyak lagi sebenarnya, cuma tapi tak apalah, tu dulu kot. Sebab itu yang penting juga. Okey, ni ya. Okay. Satu digunakan Kenapa? Sebab ayat ada in. Betul, ayat ada in. Ayat ada elemen syarat jika whatever semua tu wajib guna tak boleh guna hal. Okey, tak boleh dimasukkan dengan hal. Okey, satu. Ingat tak tadi kita kata kalau yang word dzukirtum ni, dzukirtum ni kalau tanya sikit-sikit dzukirtum, sama tak tadi macam kita faham qutila? Sama tak tuan-tuan? Konsep dia, konsep. Fahamkan dia punya konsep yang word dzukirtum. Ada tum kat ujung kan? Bila tum kat ujung ni melibatkan apa? Dia melibatkan fi'il madhi. Kan fi'il madhi tambah hujung kan? Okay, tum. Sebab madhi pasti tambah hujung tum. Okey, ada dhamir antum. Okey, kamu. Okey, kamu. Okey. Okey, kamu ya. Okey, kamu. Okey, kamu. Okey, zukitum ada tum, madhi, antum, kamu. Cuba tengok di sini. Okey, di sini. Ini kita buangkan tum ni sebab tum ni tambahan. Awal dia apa? Dhammah. Tadi kita kata apa? Jumpa madhi. Saya ulang last ya. Jumpa madhi. Awal dhammah. Sebelum akhir baris bawah. Tum tu buanglah. Tum tu kena buang. Tambahan. Tak buang tak nampak pula nanti. Buang. Madhi awal dhammah. Sebelum akhir baris bawah. Madhi apa? Majhul. Ada apa? Di. Cakap Melayu. Zikir. Ingat. Diberi peringatan. In zukirtum. Dan apabila. Adakah apabila kamu diberi peringatan. Ya, nampak ni. Adakah, ya, apakah adakah jika apabila kamu, antum tadi kan? Okey, antum tadi, kamu. Okey, antum, ya. Kamu semua, okey. Diberi peringatan. Zikir, ingat. Di. Kena tengok. Okey, itu sikitlah ya. Tambahan daripada ini. Okey, apa lagi dia sebut? Kalau yang hal, ya, kalau yang hal ni dia banyak tak boleh sebenarnya. Dia banyak batasan dia. Okay, kalau hal, dia tak boleh juga masuk ya hal, dia tak boleh juga masuk. Ini bukan saya sebut, ini As-Samirai sebut ya hal. Innaha, ya, innaha la tadkhulu ya hal, innaha la tadkhulu, dia tak masuk dengan inna, inna ataupun anna. Okay, inna ataupun
ana. Inna ataupun anna. Inna anna ni apa? Dia haraf taukid. Apa maknanya? Penegasan sesungguhnya. Sesungguhnya. Maksudnya apa? Kalau kita nak sebutnya, hal innahu ataupun hal annahu syairun. Adakah sesungguhnya fulan itu seorang penyair? Ibu ayah sebut macam tu. Boleh tak kita nak sebut macam hal adakah sesungguhnya kita gunakan hal? Boleh tak? Tak boleh. Ini ada sebut kat sini. Hal innaha la tadkhulu ala inna au anna fala taqul, dan kamu tidak sebut hal annahu syairun, adakah sungguhnya fulan itu penyair? Tak boleh. Banyak tak boleh. Apa yang boleh? Ustaz, kita guna apa? Dia boleh. Innahu syairun, adakah sungguhnya fulan itu penyair? Itu betul. Kata nak tahu hal macam mana, macam mana. Quran tunjuk. Cuba tengok dua ayat ni. Cuba tengok dua ayat ni, macam mana bentuk dia. Ada tak inna anna taukid? Dia guna apa? Hal ke? Itu dia yang dapat kita nampak. Okey? Jadi dia sebut kat sini lah ya, macam tu. Okey. So, bila kita dapat macam tu, dia ceritakanlah pada kita, Ustaz, hal dia tak boleh masuk dengan hal, adakah dia tak boleh blend dengan elemen taukid, dengan elemen taukid penegasan. Inna anna tak boleh. Yang kalau hal lah, inna anna tak boleh. Kalau yang boleh. Dia boleh. Yajuz ataupun tadkhul. Tadkhul ala inna au anna. Okey. Ni contoh dua ayat kan. Cuba tengok di sini ya. Ainnaka la anta Yusuf ya. Ainnaka ni nampak ainnaka ada berapa perkataan tu ainnaka. Okey, dia ada 3 kan, 1 kedua inna, ketiga ka kan, ainnaka. Kenapa alifnya dia buang kat sini? 2 hamzah, hamzah kedua akan affected. Ini ainnakum. 2 hamzah, hamzah kedua dia affected. Nampak? Jangan tengok, tuan-tuan tengok macam tu kan, kita lepas tu kita tak tahu bentuk asal dia macam mana. Yang jadi sukar itu sebab kita ni satu, kita kena banyak mengulang. Jumpa tu ulang, tengok, cek balik nota modul. Lepas tu kena tahu asal. Ini tulisan yang betul, ini tulisan asal dia lah macam ni. Tapi maksud saya daripada sudut tulisan yang tulisan yang kitabah imla'iyah, tulisan yang bahasa Arab yang moden lah macam tu. Ini melibatkan tulisan resam Uthmani. Adalah i'jaz dia, tapi di sini kita nampak untuk kita belajar bahasa kita kena tahu asalnya macam ni. Satu, inna satu, ka satu. Kan macam ni juga. Satu, inna satu, kum satu. Kenapa dia gunakan innaka, adakah sungguhnya engkau? Ya? La anta Yusuf, benar-benar engkau Yusuf, ya? Nabi Yusuf. Ya? Innakum, ya? Innakum, adakah sungguhnya kamu semua ini, ya, la tashhaduna, ya, pasti akan menyaksikan ataupun benar-benar menyaksikan ila akhir al-ayah. Kenapa dia gunakan Kenapa dia gunakan Sebab ayat ada inna sesungguhnya, ya, maka bila ayat ada inna, ya, sesungguhnya, maka bila ayat ada inna sesungguhnya nak menyebut adakah sungguhnya kita perlu guna, ya, wajib guna ya, wajib guna dia tak boleh guna hal, ya, tak boleh guna hal, sebab hal dia tak boleh masuk, ya, hal tak boleh masuk dengan taukid. Dia boleh masuk dengan taukid. Tuan-tuan simpan soalan, kalau ada nanti hujung kita bagi waktu.
Lama kan kita tak Q&A. Okay, ni ya. Kalau tanya apa beza Ina, okay, Ina dengan Anna, ini yang tadi ini yang kita tunjuk yang sebelum ni kan. Apa beza Ina dengan Anna? Kan Ina, Anna. Apa beza dia? Ina awal-awal ayat, Anna tengah hujung ayat. Okey? Okey. Ada tak contoh yang lain yang boleh kita, nanti saya baca soalan daripada chat inbox kalau ada di hujung kita punya muhadarah. Okey. Apa lagi beza dia, tuan-tuan, yang boleh kita dapat istifadah daripada buku Ma'ani Nahwi ni? Apa lagi yang disebut di sini ya? Kalau yang hal sampai ni je. Saya bincang dua ni. Hadhihi au hadhani an-nuqtatani, dua ni je. Ya, hatani an-nuqtatani. Okey, dua ni ya yang kita nak nanti ceritalah dengan tuan-tuan. Okey. Dia sebut kat sini kan. Okey, kalau yang halnya innaha la tadkhulu ala ismin ba'dahu fi'il ikhtiyaran. Maksudnya apa? Kalau yang hal, okey, hal adakah ya, hal dia tak boleh macam hal adakah dia tak boleh lepas ni isim, lepas tu fi'il pula. Dia tidak boleh apa? Dia tidak boleh ya, dia tidak boleh berlainan ya. Dia tidak boleh berlainan susunan ya, dia tidak boleh berlainan susunan tidak boleh berlainan susunan jenis kata dia. Ya. Maksudnya dia tak boleh hal, okay, hal lepas tu isim, okay, isim, lepas tu fi'il pula. Tak boleh. 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 Okay, apa contoh dia? Dia bagi contoh pada kita kan. Fala taqul ya, dan engkau tidak menyebut dan kamu tidak menyebut ya. Al-Khalid ya, adakah Khalid itu yarji'u ya? Okay. Hal apa? Adakah Khalid ya? Isim. Yarji'u apa? Anita, okay, Anita dhammah, yarji'u Anita dhammah, yarji'u Anita dhammah, fi'il mudhari' ada dhamir huwa, dia refer kepada Khalid kat luar. Hal Khalid yarji, adakah Khalid akan pulang, akan rujuk, akan kembali? Boleh tak guna ayat macam tu? Kita nak sebut adakah Khalid akan pulang? Boleh tak gunakan hal? Dengar macam betul, tapi tidak tepat. Itu beza dia. Hal Ustaz hal memanjang, hal tak boleh apa yang boleh kan? Kita tunjuk nanti. Okay, hal disebut hal tak boleh dia berlainan jenis ataupun berlainan susunan jenis kata dia. Kalau hal lepas isim, Khalid lepas tu fi'il yarji'u tak boleh. Dia boleh apa? Kalau hal lepasnya dia isim, okay, isim, lepas tu isim juga macam tu. Kalau nak fi'il macam mana? Hal fi'il terus macam tu. Kita tunjuk ya. Ini hal lepasnya isim, lepasnya fi'il ya, tak boleh. Hal lepasnya isim itu biasalah. Hal lepasnya fi'il itu boleh. Okey, baik. Ada tak contoh daripada kitab As-Samirai ni? Okey, saya tunjukkan dengan tuan-tuan ni contoh. Jangan tengok yang fala taqul ni. Ini dia cerita ayat panjang ni. Saya ambil contoh sampai musafir ni. Okey, contoh kita buat ayat hal. Okey, hal yang adakah Muhammad isim. Dan musafir pun isim. Kan musafir pun isim. Okey. Musafir pun isim. So hal lepasnya isim, Muhammad lepasnya isim. Hal Muhammad musafir. Betul tak? Betul. Ni boleh. Hal lepasnya isim, Muhammad lepasnya isim, musafir. Boleh. Kalau nak fi'il macam mana? Hal lepasnya fi'il terus. Tuan-tuan tengok ni. Berapa banyak dia taburkan pada kita ni. Hal. Tanqimuna. Fi'il mudhari'.
Anita, Waunun, Antum. Ya, adakah kamu akan menuntut bela macam itulah ya makna umum dia. Hal yastawi ya, yastawi mudhari Anita ya yastawi mudhari Anita ada huwa ya adakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat al-a'ma wal basir ya hal tastawi adakah sama kegelapan dan juga cahaya az-zulumat wan nur. Nampak tak dia datangkan apa hal lepasnya fi'il terus nak hal fi'il kalau hal lepasnya fi'il terus fi'il lah kalau nak hal nak kaitkan dengan fi'il terus sebut fi'il jangan macam hal mula-mula isim Khalid lepas tu fi'il pula yarji itu tak boleh hal boleh ya hal nampak hal yastawi fi'il hal yara melihat hal tuhis hal ta'lamu adakah kamu mengetahui hal yasma'u ni tadi kita fokusnya apa tuan-tuan kita fokus nak tahu apa makni apa al-farqu baina hal wa kan min haitsul istimal daripada sudut penggunaan dia inilah bentuk dia kan maksudnya kalau macam mana dia boleh semua boleh dia boleh kita masuk kat sini kan apa yang tak boleh ni ustaz semua boleh ni nanti ada poin akhir ya tuan-tuan akan nampak dia ada lain sikitlah okey ya dia boleh ya dia boleh berlainan susunan jenis kata dia kalau okey contoh kita kata kan so lepas isim lepasnya fi'il boleh okey boleh lepasnya isim pun boleh secara umum lah ya lepasnya fi'il pun boleh ya ayuhibbu ahadukum an yakul lama akhi boleh maksudnya adakah dia boleh masuk dengan bermacam-macam berlainan susunan pola kata kan berlainan susunan jenis kata lepasnya isim lepas tu fi'il pula boleh apa contoh dia Quran dia tunjuk tak Quran tengok Quran ni satu ayatnya ayat 59 ni surah Yunus ni ayat 59 surah Yunus kan okey ayat 59 surah Yunus yang dapat kita nampak ya kat sini okey disebutnya kat sini qul qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun ya Allah ya qul Allahu adzina lakum ayat 59 surah Yunus kita paparkan nanti saya baca ya tuan-tuan punya message inbox hujung kita punya muhadarah okey tadi ayat berapa tadi ayat 59 surah Yunus kita nak tunjuk dia punya contoh daripada al-Quran okey alright yang baru join mungkin agak tinggi tapi kalau tuan-tuan ada asas sangat-sangat bermanfaat. Saya nampak itulah yang menambahkan pengetahuan kita tentang kehalusan pemilihan perkataan Quran ni dia khusus. Kalau diguna perkataan tu Allah sebut tu mesti ada sir, ada rahsia dia. That's why kalau tuan-tuan tengok tafsir kan berjilid-jilid disyarah. Banyaknya tu syarah bahasa. Perkataan tu makna apa, perkataan ni makna apa hikmah guna ni, apa hikmah guna tu, daripada sudut kefahaman kita terhadap ayat tu lah secara umum. Okey, baik. Contoh kat sini kan ada ayat, okey, ada qul ya, qul katakanlah oleh engkau ya Muhammad Allah ya, kat sini Allah ya. Kalimah Allah di sini, Allahu ni ya dia dua ni, kan satu ni satu hamzah kat bawah ni ya adakah lagi satu Allah. Kan kenapa dia gunakan kenapa dia gunakan kenapa dia tak gunakan hal ya kenapa dia tak gunakan hal sebab susunan pola kata dia ni lepas tu Allah isim kalimah Allah isim selepas kalimah Allah isim tu dia fi'il pula akan adina ya fi'il kataka fi'il madhi ujung baris atas kata aka ada huwa fi'il madhi cakap Melayu memberikan izin ya ini Allah berkata qul katakanlah oleh engkau Muhammad Allahu adzina ya adakah Allah
memberikan izin? Adakah ataupun apakah Allah memberikan izin lakum kepada kamu ataupun bagi kamu ni, apakah Allah apakah Allah telah memberikan izin? Azina. Azina. Kenapa dia gunakan Kenapa dia gunakan tuan-tuan? Tak gunakan hal? Sebab dia boleh masuk dengan berlainan pola kata. Isim, lepas tu fi'il pula, lepas tu fi'il, azina. Itulah jawapan kita kalau kita ditanya. Ataupun kalau kita terfikirkan, kalau kita lihat, okey, kita tahu hal sama, so what? Kenapa gunakan Kita dah ada dah dia punya sebab. Sebab Quran ni dia datang dengan kawaid dia. Quran ni dia menyelahkan kaedah-kaedah bahasa secara khusus, banyak, macam-macam sampel, penggunaannya luas. Bayangkanlah kita cerita dengan tuan-tuan mim. Dengan kita bermodalkan mim, kita boleh buat satu kesimpulan yang banyak tentang makna mim. Kan dia punya ma'ani. Itulah kehebatan bahasa Al-Quran. Daripada sudut bahasa, pemilihan kata tu dia spesifik. Ada sebab kenapa ada sebab guna hal, ada sebab gunakan mim. Spesifik. Bukan satu perkataan, macam mana kalau kita dapat ada whole kan, dengan ayat, kan daripada sudut tafsiran bahasa, dia kan di situ. Okey, baik. Tu antaranya lah yang dapat kita sharing dengan tuan-tuan. Okey, sama juga yang ini fa anta tusmi'us summah, kan ada saya zoom sikit ada okey, ada kat sini. Okey, lepas tu ada fa, okey, lepas tu ada fa, okey, lepas tu ada anta, okey, lepas tu ada anta, lepas tu ada tusmi'un. Kenapa dia gunakan ya? Kenapa dia gunakan Sebab lepasnya itu fa tu ambil kira anta isim, lepas tu tusmi'u anita dhammah fi'il. Maksudnya digunakan sebab lepas itu berlainan susunan pola kata. Sekejap isim, fi'il. Hal boleh tak? Hal dia tak boleh. Hal dia tak boleh macam tu hal. Depan isim, fi'il tak boleh. Dia boleh. Okey. Tinggal akhir. Apa dia? Kalau yang hal, kalau yang hal, betul, hal, dalam sebatas-batas hal ni, okey, hal, adakah, dia semua makna adakah kan. Tetapi kalau hal ni, hal, dia boleh berubah maknanya 360 degree. 1% dia tukar maknanya, tuan-tuan. Tukar kepada makna apa? Tukar kepada makna nafi. Nafi hal tukar makna, dia boleh tukar makna, kepada makna nafi, macam tidaklah, tidak, ataupun kita kata tiadalah, macam tu. Bila ini kitab sebutnya, kalau yang hal dia boleh datang dengan makna nafi, nafi. Ini yang kita kata tadi, sebenarnya dalam sebatas-batas penggunaan hal ada keluasan dia juga. Dalam seluas-luas penggunaan ada batas dia. Tuan-tuan akan nampak. Kalau hal memang dia banyak tak boleh masuk dengan nafi, tak boleh masuk dengan syarat, dengan taukid, dengan beza pola. Tetapi hal pada satu ketika dia boleh tukar fungsi. Hal dia boleh tukar fungsi, dia bukan lagi untuk tanya, lebih kepada nafi. Tidaklah, tiadalah. Bila? Kalau hal itu lepasnya ada apa? Ada ilah. Innaha ta'ti nafiyah. Hal akan datang makna nafi. Jika selepas hal itu hal ilah. Hal sekian ilah. Macam tu. Okey, ini. Okey. So bila dia jumpa macam ni. Okay. So bila dia jumpa macam ni, jadi tuan-tuan akan nampak ini yang akan berlaku. Okey.
Okey, minta admin tolong offkan kejap ya mic peserta, takut ada yang tak dengar sebab saya tak ada guna mic ni, just direct je. Tuan-tuan kalau boleh off dulu, nanti kita nak open untuk Q&A sikit lagi ni. Saya nak tinggal sikit lagi, saya nak kena habiskan. Okey, baik. So, ini, apa contoh dia ini? Cuba tengok ni. Tiga-tiga ni. Okey, dia sebut apa? Kalau hal, dia boleh tukar fungsi, dia boleh tukar makna 360 degree kepada nafi, tidaklah tiadalah bila kalau selepasnya, ya, kalau selepas hal tu hal, selepasnya ada ila, istisna, kecuali, ya, kecuali, melainkan. Kalau selepasnya ya, ada ila. Boleh tak? Tak boleh. Itu kepantangan pula. Memang dia luaskan penggunaan, boleh masuk macam-macam. Tapi dia adakah je. Dia tak boleh tukar-tukar fungsi macam kepada nafi, tidaklah, macam hal. Tak boleh. Tak ada elemen tu. Tak ada ciri seperti itu. Apa contoh dia? Saya tunjuk contoh dengan tuan-tuan ni kan. Ayat ni, ayat 53 surah Al-A'raf. Okay, kita nak cukupkan waktu sebenarnya. Saya nak buka untuk ni. Okay, alright. Ni ya, tuan-tuan tengok. Tadi kita kan tadi kita jumpa hal kan, maksudnya adakah kan, adakah, apakah kan, macam tu umum tadi kan. Okay. Tapi kat sini hal, okay, hal dia ada ilah, hal, okay, hal dia ada ilah, okay, hal dia ada ilah, maka hal itu akan terjemahnya apa? Okay, dia akan terjemahkan kepada nafi, tidak, okay, tidak ataupun tiadalah, tiadalah, ya. Yang zuruna, yang mereka orang kafir itu menanti-nantikan illa ta'wilah, kecuali terlaksananya kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kata orang kafir ni dia tak lain tak bukan hanyalah menunggu-nunggu berlakunya kebenaran dalam Al-Quran itu. Dia gunakan hal dengan ilah. Hal di sini dia bukannya istifham. Adakah? Tak. Hal ada ilah terus apa? Halnya tiadalah. Kan. Ada contoh lain ni. Al-An'am ayat 47. Al-An'am ayat 47. Saya tunjukkan kod dengan tuan-tuan ni kan dia punya bentuk. Okey. Okey, ini dia punya bentuk. Okey, tuan-tuan tengok kat sini kan. Okey. Ni hal. Okey, hal. Kan hal. Okey, hal kat sini. Okey, hal. Adakah? Ya, adakah. Tapi bila ada ilah, hal jadi apa? Hal terus jadi nafi. Okey, hal terus jadi nafi. Tapi kat sini dia terjemahkan adakah jugalah. Okey, kat sini hal. Dia sepatutnya hal di sini tidak ataupun tiadalah macam tadi yang kita jumpakan. Hal yang zuruna illa ta'wilah. Kat sini hal, dia tetap terjemahkan adakah. Wallahu alam, mungkin penterjemah lagi selesa macam ni, tapi hal di sini dia dah makna nafi. Tidak. Ya, macam contoh ada satu ayat lagi, ayat 60 surah Ar-Rahman. Ayat 60 surah Ar-Rahman. Kita nak tunjuk ayat 60 surah Ar-Rahman pada tuan-tuan. Okey, ini ada nampak kot rasanya, memang ini dia jelas nampak. Terjemahan dia. Okey, terjemahan dia. Cuba tengok kat sini ya, dia sebut. Okey, hal. Okey, hal. Kan hal, adakah? Okey, adakah sebab ada ilah. Okey, sebab ada ilah, so hal jadi apa? Hal jadi tiadalah ya. Hal adakah, bila ada ilah, so dia jadi tiadakah ya, ataupun tiadalah ataupun tidak ada ya. Jazaul ihsan, balasan bagi satu kebaikan, ilal ihsan, melainkan dengan datangnya kebaikan juga. Allah kata tidak ada balasan bagi satu kebaikan melainkan akan datang dua kebaikan. Ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada ya, dia terjemahkan tidak kat sini. Ya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan jugalah. Maksudnya kita buat baik, so kita akan dapat juga kebaikan kan, pahala, ganjaran. Hal tidak.
Adakah A ada makna macam tu, tuan-tuan? A tidak ada. Okey, A tidak ada makna yang seperti itu. Okey. Kat sini saya tambah kat sini Okey, A dia tidak boleh. Dia tidak boleh. Dia tidak boleh tukar makna kepada nafi tidaklah ataupun tadalah. Meskipun lepas A tu ada ilah ke, tak ada ilah ke, dia tetap adakah macam tu. Kalau yang kalau kita tanya beza daripada sudut apa, beza daripada sudut penggunaan hal macam mana dan bagaimana dalam ayat Al-Quran. Dia tak boleh tukar kepada makna tidaklah tadalah meskipun lepasnya ada ilah. Tak ada ilah. Ini yang As-Samirai sebut di hujung ni. Kalau kita tengok pada contoh ni, tuan-tuan, bi khilafil hamzah. Beza dengan hamzah fa innaha la ta'ti li hadzal ma'na fala yuqalu. Dia tak datang dengan makna ni. Dia tak datang dengan makna nafi-nafi ni. Itu yang kita kata dalam sesempit-sempit penggunaan hal, ada keluasan ni sampai tahap boleh tukar fungsi. Sampai tahap boleh tukar makna. Tidaklah, kan tadilah, tadi hal. Kalau ada ilah. Dalam seluar luas penggunaan dalam bermacam-macam variasi penggunaan tetapi tetap terjemahannya adakah. Dia tak ada datang dengan makna nafi. Tidaklah, tiadalah, macam hal. Tak ada. Ini yang kitab sebut. Okey, apa contoh dia, tuan-tuan? Ini contoh dia beri. Fala yuqalu ahadara ila Muhammad. Contohkan kita nak buat ayat. Contoh. Ini contoh Ibu Arya nak buat ayat. Contohkan kita nak kata tidak kan ya. Kita nak buat ayat tidak ada kecuali ataupun tidak ada melainkan. So kita bayang ni Ustaz, kalau tidak ada kecuali ataupun tidak ada melainkan ni ada gunakan perkataan hal ilah kan, sebab hal akan maknanya tidak ataupun tidaklah, ilah kecuali kalau ada ilah. So dia nak buat ayat tidak ada ya, contohkan tidak ada hadara ya, yang hadir yang datang ila Muhammad, kecuali Muhammad. Dia nak buat ayat begitu. Dia nak buat ayat tidak ada satu pun yang hadir yang datang kecuali Muhammad, kan, kecuali Muhammad, maksudnya Muhammad saja yang datang. So dia nak gunakan, tuan-tuan, so dia terfikirkan ini biasa guna hal dengan ilah kan, hal dengan ilah. So hal adakah istifham, macam juga adakah istifham, so digunakan lah kan. So rather than digunakan hal, hal hadara ila Muhammad itu yang betul. Hal hadara ila Muhammad, tidak ada satu pun yang datang kecuali Muhammad. Tapi dia tak gunakan hal, dia nak guna lain sikit. Dia gunakan Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kenapa tak ada makna yang seperti itu. Dia tak ada makna yang seperti itu. Dia sampai bila-bila adakah je. Adakah, ya, apakah. Tapi dia tak boleh makna tidaklah. Meskipun Ibu Ayah jumpa lepasnya ada ilah ke, tak ada ilah ke, tapi jaranglah. Jarang jumpa, tuan-tuan, macam ayat kan, ayat. So, macam ayat ada adakah. So, lepas tu ada ilah. Jarang. Lagipun dia, kalau ada pun dia tak ada makna apa-apa kan, dia tetap adakah, ilah kecuali. Melainkan kalau hal kan. Hal ilah baru halnya dia tukar kepada tidak. Kan, tidaklah. Macam tadi, hal yuhlaku, hal yanzuruna, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ini penting. Jadi itulah perbezaannya antara hal dan juga hal dia masuk dengan ayat yang tetap saja, tak boleh masuk dengan isbat nafi, tak boleh masuk dengan syarat, tak boleh masuk dengan taukid, tak boleh masuk dengan banyak pola kata, tapi dia boleh tukar makna kepada tidak. Ya, kalau lepasnya ada ilah. Kalau yang macam mana? Dia fleksibel, ya. Dia boleh masuk macam-macam dengan ayat isbat boleh, nafi boleh,
Ada 5 syarat boleh, boleh masuk dengan taukid boleh masuk dengan macam-macam pola ayat, tetapi istifham kekal fungsi istifham. Dia tak boleh berubah kepada nafi tidak, sama ada lepasnya ada ilah ke, tak ada ilah. So ini yang kita kata dengan tuan-tuan apa? Dalam seluas-luas penggunaan ataupun dalam sebatas-batas penggunaan hal banyak tak boleh, tetapi dia boleh tukar fungsi makna. Tetapi dalam seluas-luas penggunaan ada juga batasan makna akan dan luas-luas guna dia dia tetap juga terjemahnya adakah. Dia tak boleh tukar. Macam hal dia boleh tukar tidak kalau lepasnya ada ilah. Jadi itulah beza dia. Ini siapa tunjuk tuan-tuan? Al-Quran menunjukkan kepada kita pola penggunaan hal dan juga dalam Al-Quran. Yang mana tadi kita kata kedua-duanya, ya, kalau kita lihat kedua-duanya adalah sama kan, secara umum dia sama. Hal adakah, pun adakah. Tapi sekarang tuan-tuan nampak tak beza dia? Quran tunjuk. Ini Quran tunjuk pada kita. Jelas, clear nampak. Maksudnya umum memang lebih luas penggunaan, tetapi ada batasan makna. Hal batasan penggunaan tetapi ada keluasan makna. Itu dia. Okey, kita buka untuk sebarang soalan mungkin daripada tuan-tuan. Sikit lagi mungkin satu soalan kedua. Saya baca kat sini ya. Okey. Ya, kalau tuan-tuan mungkin kurang jelas boleh tengok pada FB ya. Sebenarnya itulah dia kadang-kadang Zoom ni dia kena depends kepada internet kan. Kalau dia kuat dia okeylah. Tadi pun ada terputus sikit ni. Okey, taukid tak kena. Okey. Boleh masuk belanan kata betul. Okey. Okey, baik. Jadi itulah kita punya cerita dengan tuan-tuan malam ni sebenarnya. Jadi kalau boleh nanti tuan-tuan sharing-sharing kan pada kawan-kawan kita yang belajar bahasa Arab juga. Tuan-tuan tengok mereka punya pandangan macam mana. Mesti yang sebenarnya jujur saya katakan bila kita sekolah kan, sekolah agama, kita belajar bahasa Arab pun dia tak ada cerita macam ni. Sebab ini cerita tentang Quran. Tuan-tuan akan nampak Quran dan penggunaan Arab umum pun begitulah. Tapi Quran menampakkan beza dia. Macam ni, hal macam ni. Jadi kita jelaslah macam tu. Okey, kita buka ada apa-apa soalan. Mungkin admin boleh tuan-tuan just open microphone. Tanya mungkin sebarang pertanyaan berkaitan bahasa Al-Quran. Sepanjang kita belajar anjuran hari cakap center ni, silakan kalau ada. Okey. Kalau ada ya, tuan-tuan boleh sharekan. Okey, alright. Okey, ada tanya juga saya tentang nota. Okey, sekejap ni nota tuan-tuan boleh nanti WhatsApp saya lah, sebab nota tu setiap sesi ni ada nota khusus. Nota ini ada nota dia, sesi lepas nota dia, nanti boleh WhatsApp saya, ada mesej saya share dalam kita punya grup kelas I'rab tu ya, dan juga modul pun saya ada jual juga untuk rujukan kepada siapa yang berminat lah ya. Okey, silakan Haji Rashid, nampak dia resen, silakan Haji dengan soalan. Fadhal mashkurah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz ada bagi penerangan yang hal tidak boleh pakai pada ayat-ayat yang berpola negatif. Betul. Tapi kalau saya rujuk pada satu ayat surah Al-Insan ayat pertama, dalam ayat tu dia ada lam Ustaz. Macam mana? Okey, okey, kejap ayat-ayat berapa tu Haji Rashid? Ayat 1. Okey. Okey. Kejap saya tunjukkan, ini bukan saya cerita Haji, ini berdasarkan kitab kan kita ni. Okey. Ini Haji tunjuk yang ini. Okey. Ini okey. Dalam ayat tu ni dia tengah tu ada lam yang menunjukkan macam negatif. Okey, betul. Okey, baik. Dia yang kita kata hal tu dia tak boleh masuk, hal dia boleh masuk dengan ayat yang isbat saja, yang tetap,
dia melibatkan awalan dia. Awalan. Kalau Haji lihat, maksudnya kita kata kalau hal ini dia masuk dengan ayat yang isbat yang tetap tu daripada sudut dia punya kata yang ada di awal. Tengah hujung kita tak mikir di awal dia. Tu sebab kalau Haji lihat di awal ni atas alal insan ni ini sampai minadari ni, ini lam yakun syai'an ni dia dah agak ke tengah ada. Itu dah melibatkan tadlil ataupun pelengkap ayat ataupun kita kata ada syarat tambahan lah. Tapi sebenarnya kita kata hal dia masuk dengan ayat isbat saja, ini isbat lah. Sebab kenapa ayat isbat? Sebab kalau terjemahannya adakah datang, ini terjemahan literal ya, bukan terjemahan yang tafsir. Tafsir ada maklumat tambahan. Kalau yang literal hal tu adakah atau datang. So adakah datang ke atas manusia bla 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 bla. Ini ayat isbat. Haji, ini ayat isbat. Itu sebab dia gunakan hal. Itu sebab hal boleh guna. Hal dia masuk dengan ayat yang isbat. Isbat ni tetap tak tetap tu kita tengok di awal saja. Awalan dia. Awalan dia. Kalau ayat tu ada nafi juga, tapi kalau kat tengah kat ujung itu tidak diambil kira di awal. Macam adakah? Tidak. Tidakkah? Adakah? Bukankah? Adakah? Belumkah? Itu tak boleh guna hal sebab dia rapat. Adakah? Belum. Adakah? Tidak. Itu tak boleh guna hal kan? Kena guna je. Macam tu. Ini dia gunakan hal tepatlah sebab ayat dia isbat kan, dia tetap atau adakah telah datang. Kalau dia sebut adakah tidak datang baru dia gunakan alam taro kaifa, alam taro alaisa, macam tu. Jadi ini saya tambah tadi, ini sebenarnya memang ada nafi lam tapi ini tak diambil kira sebab dia dah di hujung. Yang kita kata nafi isbat ni dia sebenarnya awalan dia. Adakah, kalau kata dengar adakah terus, adakah kan, adakah sekian. Adakah datang atau. Itu isbat lah. Bila isbat itu yang guna hal, itu yang digunakan hal. Macam tu. Okay, faham. Sebenarnya. Okay, syukran Syekh. Okey, baik. Okey, tuan-tuan, saya kira kita waktu pun tak dah sampai hujung ya. Sebab tadi saya respon soalan Haji Rashid tadi, okey, tapi tak apa. Nanti insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi dengan tuan-tuan dalam sesi akan datang. Moga-moga ada manfaat daripada kelas kita. Saya mohon maaf kalau ada salah silap sepanjang kita belajar ni. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi muhadarah berikutnya dengan tuan-tuan. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asr innal insana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. Okay, terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah ta'ala minggu depan kita berjumpa lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.